Salam sejahtera, nama saya Lau Seung Kong dan ahli kumpulan saya Winchester David, Audrey E. Hui Chi, Siti Itirawati dan Heavy Ogoron. Kumpulan kami dari ICC, Kampus Kota Kinabalu. Hari ini kami akan bentangkan subjek SCCG 3143. Managerial Communication Skills. Tajuk kumpulan kami yang telah dipilih ialah perancangan aktiviti komunikasi kepengurusan di organisasi cawangan Kastam Labuan. Aktiviti pertama ialah Town Hall Meeting. Objektif untuk aktiviti Town Hall Meeting yang pertama, menyediakan platform untuk komunikasi terbuka dan langsung antara pekerja dan pengurusan kanan. Yang kedua, memupuk budaya ketulusan dan kepercayaan dalam organisasi. Ketiga, menyampaikan maklumat penting kepada pekerja tentang kemaskini organisasi dan rancangan masa depan. Yang keempat, mengalahkan pengetahuan pekerja dengan memberi mereka peluang bersuara dan pengetahuan aktif dalam perbincangan. Yang kelima, mengelaraskan maklumat organisasi dengan memastikan semua pekerja sejajar dengan objektif strategik dan memahami peranan mereka dalam mencapai maklumat tersebut. Justifikasi mengadakan aktiviti. Town Hall Meeting adalah acara tidak formal dan interaktif di mana semua pegawai berkumpul untuk membincangkan berbagai topik organisasi. Sesi ini memudahkan komunikasi dua hala, membolehkan pekerja bertanya, memberi maklum balas dan mengeluarkan idea mereka terus kepada pengurusan atasan. Penting semasa organisasi mengalami perubahan seperti penggabungan atau pensodoran kerana membantu mengurangkan ketidakpastian. Penting untuk memupuk budaya organisasi yang telus dan komunikatif, membantu pekerja memahami visi dan maklumat syarikat, serta melibatkan mereka dalam pencapaian keseluruhan organisasi. Cadangan untuk mengadakan sesi ini setiap suku tahun atau setiap 3 bulan sekali untuk merapatkan jurang komunikasi, mengalahkan penjajaran merentas organisasi, dan meningkatkan pelibatan dan motivasi pekerja. Aktiviti 2. Melancarkan platform komunikasi digital dalaman. Justifikasi mengadakan aktiviti platform komunikasi digital dalaman adalah alat atau perisian berasaskan teknologi yang memudahkan komunikasi kerjasama dan perkongsian maklumat dalam organisasi. Platform ini menawarkan ciri-ciri tubuh untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama perbualan kumpulan dan pemenang perbincangan. Platform ini berfungsi sebagai hub pusat di mana pekerja dapat mengakses berita, kemaskini dokumen dan sumber syarikat, serta berinteraksi melalui pelbagai siaran komunikasi digital. Platform digital ini meningkatkan kecakapan organisasi, penglibatan pekerja dan pengurusan sumber dan pengetahuan. Platform digital yang dicadangkan, Pelan perancangan mencadangkan menggunakan Microsoft Teams karena ia komprehensif dengan kemudahan komunikasi menerusi mesej segera, perkongsian fail dan penyepaduan dengan perisian lain. Keupayaan penyepaduan membolehkan aliran kerja lancar dalam organisasi awam dan penyegerakan data merentas berbagai alatan dan perisian perniagaan. Objektif aktiviti, ia meningkatkan kebolehcapaian maklumat dengan memastikan pekerja mempunyai akses mudah kepada maklumat dan sumber yang diperlukan pada setiap masa, memupuk penglibatan dan kerjasama pekerja dengan mewujudkan persekitaran pekerja yang membolehkan pekerja-pekerja
dengan produktif pada bila-bila masa dan di mana saja. Membolehkan komunikasi yang cekap daripada kepimpinan kepada pekerja lain, sebaliknya dengan memastikan ketulusan dan keterangkuman, melestarikan perubahan dan pembangunan organisasi dengan menyampaikan perubahan, kemaskini dan inisiatif pembangunan dengan berkesan menggunakan teknologi komunikasi digital. Mengukuhkan pengurusan pengetahuan dengan memusatkan dan memelihara pengetahuan organisasi untuk menyokong pembelajaran dan penebatan berterusan. Aktiviti 3. Bengkel latihan. Justifikasi mengadakan aktiviti bengkel latihan adalah aktiviti berstruktur untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran dan kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau meningkatkan prestasi. Matlamat utama bengkel latihan adalah untuk meningkatkan keupayaan komunikasi individu atau kumpulan bagi pegawai-pegawai custom di Labuan. Melatih pekerja dalam kemahiran komunikasi yang berkesan penting untuk meningkatkan komunikasi keseluruhan dalam organisasi. Bengkel latihan dapat meningkatkan kesedaran akan diversity dan komunikasi kepimpinan. Latihan dalam kemahiran komunikasi bertulis, pembentangan, dan teknologi komunikasi juga penting. Objektif aktiviti, ia melengkapkan pekerja dengan keupayaan untuk menyatakan idea dan maklumat dengan jelas dan berkesan, meningkatkan keupayaan pekerja untuk terlibat dalam perbualan yang bermakna dan produktif dengan rakan sekerja, memupuk persekitaran kolaboratif di mana pekerja berkomunikasi secara terbuka dan cekap sebagai ahli pasukan, menyediakan pekerja dengan strategi untuk mengurus dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, meningkatkan kebolehan interpersonal pekerja untuk menyampaikan idea dengan yakin dan menyakin, memastikan komunikasi bertulis adalah jelas, profesional dan berkesan. Akhir sekali, ia melengkapkan pekerja dengan kemahiran untuk berkomunikasi secara Terima kasih kepada Saudari Shelby di atas penerangan sebentar tadi. Saya Winchester David, pemegang nombor metrik 276727, akan menerangkan ataupun memperjelaskan lagi iaitu aktiviti keempat berkaitan kolaborasi merentas jabatan. Okey, pertama sekali objektif aktiviti. Objektif aktiviti yang pertama adalah untuk memupuk kerjasama dan komunikasi antara pelbagai jabatan untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, menggabungkan kemahiran dan pengetahuan unik setiap jabatan untuk menangani pelbagai cabaran. Yang ketiga, meningkatkan kecekapan dengan menyelaraskan usaha merentas jabatan dan mengelakkan pertindihan semasa membuat keputusan strategik. Yang keempat, mengukuhkan dan membina hubungan yang lebih kukuh serta meningkatkan keberkesanan komunikasi antara jabatan. Yang kelima, menggalakkan penyelesaian masalah yang kreatif dan inovatif dengan menghimpunkan pelbagai perspektif. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi organisasi dengan mencapai keputusan yang lebih baik melalui usaha kolektif dan juga sumber yang dikongsi. Seterusnya saya akan menerangkan justifikasi mengadakan aktiviti, iaitu yang pertama, bagi meningkatkan komunikasi. Ia melibatkan kerjasama antara pelbagai bahagian dan juga unit. Yang kedua adalah untuk memperbaiki komunikasi mendatar dan berpenjuru. Yang ketiga adalah untuk menggalakkan perkongsian maklumat, pengetahuan dan kepakaran. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk budaya organisasi yang lebih bersepadu. Justifikasi yang kedua adalah penyelesaian masalah kompleks. Contoh, Custom Labuan menangani kes penyeludupan barangan bebas cukai, di mana bahagian penguatkuasaan memerlukan bantuan unit-unit lain seperti cawangan pemeriksaan penumpang dan juga bahagian penguatkuasaan marin bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan kepada mereka. Justifikasi yang ketiga adalah aktiviti kolaborasi, di mana acara sosial seperti sambutan perayaan, sukan tahunan dan malam apresiasi akan diadakan untuk meraihkan para pekerja yang telah bertukus lumus menjayakan objektif organisasi mereka. Yang kedua adalah di bawah aktiviti kolaborasi ini adalah program mentor-mentee untuk perkongsian pengetahuan dan juga kepakaran antara jabatan.
Justifikasi yang keempat adalah faedah kerjasama, di mana di bawah faedah kerjasama ini ia meningkatkan keberkesanan komunikasi kepengurusan. Yang kedua, akses kepada sumber yang dikongsi untuk mengatasi kekangan belanjawan. Khususnya mengurus risiko berimpak tinggi dalam cabaran yang kompleks. Khususnya meningkatkan prestasi organisasi awam. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan penciptaan pengetahuan melalui perkongsian sumber yang berkesan. Pemantauan dan penilaian inisiatif komunikasi. Justifikasi mengadakan aktiviti, iaitu dalam proses penting, iaitu aktiviti pemantauan dan penilaian inisiatif komunikasi adalah penting untuk memastikan strategik komunikasi berkesan dan selaras dengan matlamat organisasi. Keberkesanan aktiviti iaitu pemantauan dan penilaian memastikan keberkesanan aktiviti komunikasi yang dirancang untuk kastam labuan. Penentuan kejayaan iaitu tanpa pemantauan dan penilaian sukar untuk menentukan sama ada inisiatif komunikasi mencapai hasil yang diharapkan. Dalam penggunaan sumber, untuk membantu memastikan sumber digunakan dengan efisien dan tidak dibazirkan. Mesej yang jelas untuk memastikan mesej disampai, dipahami dan diambil tindakan oleh rakan sasaran. Dalam penilaian sistematik pula untuk membantu mengatasi strategik yang paling berkesan dan mengelakkan pembaziran masa, wang dan usaha. Maklum balas berterusan dengan pemantauan dan penilaian yang berterusan membantu memperhalusi dan mengemas-kini strategik komunikasi. Accountability dan ketulusan dengan meningkatkan accountability dan ketulusan kepada pihak berkepentingan seperti pekerja, pengurusan dan rakan kongsi. Kepercayaan dan komitmen pula dengan membina kepercayaan dan menentukan komitmen terhadap komunikasi yang berkesan. Pelajaran dengan matlamat organisasi iaitu dengan menyelaras inisiatif komunikasi dengan matlamat organisasi, mengelakkan kekeliruan dan salah jajaran. Dan last sekali, kesepaduan dan ketekalan iaitu dengan memastikan semua usaha komunikasi menyokong objektif organisasi yang meningkatkan kesepaduan dan ketekalan. Kaedah melaksanakan aktiviti pemantauan dan penilaian. Dalam penilaian asas, melakukan penilaian asas untuk mewujudkan amalan komunikasi semasa dan keberkesanannya. Dalam pengumpulan data awal, iaitu dengan pengumpulan data awal dan mengenal pasti metrik serta petunjuk utama untuk pemantauan berterusan. Rangka kerja berstruktur pula membina rangka kerja pemantauan dan menilai berstruktur yang menggariskan kaedah, alat dan proses untuk menilai inisiatif komunikasi. Peranan dan tanggungjawab dalam menetapkan peranan dan tanggungjawab kepada kepimpinan dan pengurusan untuk memastikan aktiviti pemantauan dan penilaian dijalankan secara sistematik. Pengumpulan data dan analisis data pula yang kerap digunakan menggunakan tinjauan, kumpulan fokus dan alat analitik. Laporan komprehensif dengan menyediakan laporan komprehensif yang meringkaskan penemuan untuk tindakan lanjut dan dikongsikan dengan pihak berkepentingan. Last sekali, penyelarasan inisiatif dengan melakukan penyelarasan kepada inisiatif komunikasi berdasarkan penemuan untuk meningkatkan keberkesanan. Jangkaan hasil yang pertama, meningkatkan penlibatan semangat dan kerjasama di mana ia memberi komunikasi yang berkesan sebagai asas tenaga kerja yang saling berhubungan dan bermotivasi. Ini kejelasan peranan, tanggungjawab dan maklumat JKDM melalui komunikasi pengurusan. Pegawai berasa lebih dekat dengan misi dan nilai organisasi, meningkatkan penlibatan dan semangat dan memberi saluran komunikasi terbuka, memupuk kerja, berpasukan dan kerjasama yang mampan. Persekitaran kerjasama juga memanfaatkan pelbagai perspektif dan kepakaran untuk inovasi dan penyelesaian masalah strategik. Yang kedua, peningkatan produktiviti, kecekapan dan pengurusan perubahan. Komunikasi berkesan memastikan maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas disampaikan dengan cekap, saluran komunikasi yang jelas, mengurangkan salah faham dan kesilapan
Selain meningkatkan produktiviti, komunikasi membantu dalam pengurusan perubahan dengan menjelaskan sebab, faedah dan proses perubahan kepada pegawai. Ini juga dapat mengurangkan rintangan dan tidak kepastian di kalangan pegawai menjadi peralihan lebih terurus. Yang terakhir, membina kepercayaan, ketelusan dan penjajaran. Kepercayaan kepada pemimpin membolehkan komunikasi secara terbuka tentang prestasi, cabaran dan kejayaan organisasi. Ini dapat meningkatkan kesetiaan dan komitmen pegawai terhadap kejayaan organisasi. Menyelaraskan malaman individu dan jabatan dengan objektif strategik keseluruhan organisasi. Dan yang terakhir, mengurangkan pertindihan usaha dan memaksimumkan penggunaan sumber, memupuk rasa, tujuan dan hala tuju di kalangan pekerja. Sekian daripada kumpulan kami dan pembentangan kami. Sekian, terima kasih.